Okey, bismillah. Tajuk tajuk yang ini adalah mendung dulu. Okey, mendung dahulu sebab mendung kat belakang sebenarnya. Ini sideway trend. Sideway trend sell ataupun repair ke sell. Habis bang ini nantilah saya terangkan bab tu Aduh. Okey, mendung. Mendung. Ini kita nampak ini mendung. Okey, saya bagi cara dia. Macam mana nak entry kan? Ada orang dia entry selepas market keluar daripada mendung. Contoh ini, selepas ni dia pun entry. Ada, boleh tak salah. Okay, tak salah pun. Ada orang daripada dalam mendung tu lagi dia dah entry. Habis nak tahu mana dia tak keluar lagi box ni kan. Dia tak keluar lagi rectangular ni. Ke buy pun tak keluar, ke sell pun tak keluar. Macam mana kita nak tahu yang dia nak keluar ke mana? Okay. Kebiasaannya adalah bila terbentuknya mendung, dia akan ada LT kat dalam tau, ataupun dia akan ada HHJLT. Dan lazimnya HHJLT lah. HHJLT lazimnya macam itulah. Kalau kita jumpa HHJLT lagilah sedap sikit. Sedap ni maksudnya kita nampak lebih jelas. Okay, saya buang yang ni. Okay, mendung. And then ini pun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini HJLT ni kan. Sebab okay, market bergerak, lepas tu tiba-tiba dia lipat, lepas tu tiba-tiba dia lipat. Okay, ini dah jadi LT 2 jam, lepas tu LT 3 jam, LT 4 jam, grip jadi HJLT. Okay, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam, 8 jam. HJLT ni 8 jam. Pam, keluar candle arah satu. Keluar candle arah ke sell satu. Okay, yang pertama. Lepas itu, tapi ini kita kena tengok. Ini 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Start daripada pukul 1 1 adalah TO lagi. 1, 2 masih lagi TO. Tok Kuyu open. So, F1 lah. F1 ke sell hawa betul. Lepas itu, ini AUO tau. Ini AUO. AUO ada LT. Okay, biasanya jarang berlaku keadaan yang macam ni. Jarang berlaku keadaan yang F1 tu dah ada berlaku HJLT F1 kalau mendung ni. Okay, sekejap. Order makanan jap tadi. Okay, Biasanya macam ni F2 ataupun HJLT yang terbentuk pada waktu AUO. So kita tengoklah. Ini kan 1, 2, 3, 4. Pam. Inilah candle arah yang keluar daripada HJLT waktu AUO. Kalau kita waktu itu memang kita tak nampak tau. Inilah masalah. Bila kita trade menggunakan handphone, kita akan nampak macam ni. Kita akan nampak candle tu dia besar-besar macam ni sebab dia belum mengecil. Itu kena faham lah teknologi pada handphone. Macam mana MT4 buat dia punya software dia tu pada handphone. Itu kena belajar kan. Kita akan nampak dia besar-besar. Kita tak nampak dia mendung tau. Dan kita tak nampak pun yang ni. Ini HJLT ke besar ni bang? Bang, ni besar ni bang, HJLT ke bang? Kalau kau pakai handphone dan kau tak selalu rotate telefon, kau takkan nampak. Dan kalau kau tak biasa, mana kau dah tak tahu. Kalau dah biasa saya tengok ni, ini HJLT walaupun besar, tak apalah, tengoklah yang belakang-belakang tu, ini kecil. Macam tu lah contoh. So sama juga dengan case yang ini. Kalau kita tengok pada handphone, kita takkan nampak dia sebenarnya adalah LT, HJLT 1, 2, 3, 4. Kan dah keluar arah sell kat sini. Marking lah HJLT ataupun LT, marking lah macam ni. Tak box, sama je. Okay, secara tepatnya tengok dalam video yang sebelum ni, carilah balik. Saya ada terangkan macam mana nak marking HJLT. Pam, keluar satu candle ke sell. Okay, kita dah boleh masuk kalau nak masuk awal. Ataupun nak kata kalau jenis-jenis yang gamble sikit lah, masuk lah lu kan, jadi tak jadi kena lipat kita lipat. Dia bukan masalah tak jadi kena lipat tu dia barat apa ni, kau ni gamble ke tak? Tak kan, kita dah tahu dah. HJLT dia akan kuat 1 jam, 2 jam,
3 jam tak jadi, 1 jam, 2 jam, 3 jam, dia akan kuat. 1, 2, 3 jam dia akan kuat. Tapi kalau dia tak kuat, setakat dia keluar satu arah ke sel, ini scale dia ingat baik-baik. Kalau jumpa lagi lepas ni nak buat macam mana cikgu, nak entry macam mana. Ni keluar arah kan, katakan kita pun terus masuk sel kat sini, pam, oh ye, satu batang. Disebabkan HJLT ni kuat dan mendung, kita tahu dia exit port, kita pun hold lah. Kita target hold 3 hari ni, kita pun hold. Tiba-tiba dia naik ke atas, pam, dia break out kat sini. Jangan kata gagal, jangan kata mendung ni saya tak salah, gagal HJLT ni salah. Bukan, jangan fikir macam tu. Sebab kau entry sebelum market, sebelum lengkap. Kan sebelum lengkap tu kita kira entry awal lah. Entry awal tu entry kat sini. Lepas tu dia buat TKL. Itu namanya TKL. Close je balik sel ni. Lepas tu dia dah close ke atas ni, TKL buy. Follow lah, TKL buy. Okay, andai kata macam tu. Tapi yang ni dia dah 1, 2, 3 lengkap. Dah lengkap dah kat situ. Selepas tu baru selamat untuk kita entry. Tapi kalau nak entry awal, selepas terbentuk, kita kena bear in the mind yang bahawa kalau dia terus pergi, alhamdulillah. Kalau dia buat TKL, kita kena cut and counter. Okay, itu yang pertama. Itu yang macam mana cara nak entry untuk mendung lah. Jumpa mendung lepas ni, tahulah nak buat macam mana kan, nak entry seawal mana dan apakah yang akan kena buat kalau berlaku keadaan macam tu macam ni kan. Macam ni maksudnya kalau dia terus ataupun kalau dia buat TKL. So kunci dia kat sini. Yang pertama. Yang kedua adalah bila berlaku mendung, ini ke depan sikit. Bila berlaku mendung, market akan berjalan dengan kuat selama biasanya 3 hari lah. Okay, dia terus sell, semalam sell kan, keluar yang mendung, semalam sell. Hari ni sell, lusa sell, bang, habis tu dia kebat tu. Kau ingat market tak reti nak repair kan? Okay, dia naik ke buy and then dia turun ke sell balik. Ini pun boleh berlaku, tapi tak apa cantik lah kalau macam ni. Sebab bila mendung biasanya jarang lah yang dia akan buat repair ni semua. Dia jalan je, dia jalan atas sifat mendung tu sangat kuat. Okay, boleh tak dia berlaku, bang, habis ini kalau dia tak repair, bang, dia terus buat. Okay, ini nak kena fahamkan yang pertama dahulu. Yang pertama, sifat dia adalah sangat kuat. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi kalau hari pertama tu dia dah keluar kan, kita pun sell, kita pun hold. Contohlah, kalau saya tak hold sangat sekarang. Saya hari ni lah, esok lah. Sebab esok mungkin dia pergi ke buy kan, lusa mungkin dia pergi ke sell. So kita ikut rentak market. Katakan hari ni dah semalam keluar ke sell, mendung, keluar ke sell kan. Oh betul lah, keluar ke sell. Lepas tu hari ni dia naik. Kita ingatkan dia nak repair tau. Kita ingatkan dia nak buat HSR. Dia naik. Tiba-tiba dia breakout mendung ni. Okay, breakout mendung ni kena kat sini, kat atas. Yang kat sini Okay, breakout mendung. Yes, memang kita gagal. Mendung ni gagal berfungsi. Tapi itulah benda dia. Maknanya kat sini adalah kalau mendung ni gagal 1 hari, dia pump breakout, fake breakout daripada mendung. Ini lagi sedap. Ini jahat ni. Kalau dia buat macam ni kan, ini jahat. So kita kena tahulah, kalau dia buat terus ke sell, apa yang dalam kepala kita. Kalau dia naik balik dan breakout kat sini, apa yang dalam kepala kita. Ini dari segi kita nak melihat market ke depan kan, pam, cikgu, mendung gagal. Maknanya ke depan. Okay, ke depan 3-4 hari ke depan tu dia macam ni lah. Dia pam direct je, pam, naik. Esok naik, lusa naik 3 hari per 15,000 pip datangan, selamba je kan. Contoh. Okay, so macam mana kita nak tahu yang dia nak buat ke mana? Tadi sembang, habis kalau macam tu aku pun boleh
trade, aku pun boleh jadi pakar. Bukan pakar lah maksudnya. Aku pun boleh jadi orang-orang yang tahu nak analisis market. Tak ke bawah, ke buy. Kan senang memang macam tu. Market tak ke bawah, ke buy. Okay, jangan. Itu saya bagi tahu adalah sifat market. Sifat. Dia hanyalah sifat. Maknanya sifat dia yang pertama adalah terus ke bawah. Sifat dia yang kedua adalah kalau mendung gagal, itu sifat dia. Tapi kalau kita nak tahu ke mana arah dia nak pergi ni sebenar, nak ke sell ke nak ke buy, kita kena pakai formula arah bang. Formula arah exit port dah ni kan. Dan ni kan dah exit port, bukan dalam port. So kita boleh pakai formula arah SS1. Formula arah SS1 apa yang kita nak kena cari dulu? Yang pertama cari, okay, ini memanglah ada FI. Yang pertama cari apa? F1 dia tak? Belum habis. F2 ni, F2 F2 LT pada separator ni, check balik dekat broker lain betul tak. Tapi saya rasa bila saya tengok macam ni, saya ini betul F2. So kita kena menggunakan F2 ini sebagai panduan kita. Hari ni market nak pergi ke buy ataupun pergi ke sell. Jadi barulah kita tahu, oh, mendung ni dia nak sambung lagi ni. Okey, mendung tadilah yang ni kan. Mendung ni dia nak sambung lagi ni. Lepas tu ataupun kita kata, mendung ni akan gagal. Janganlah tunggu mendung ni gagal baru kau. Betul lah, itu sifat kan. Janganlah tu. Tapi maknanya dekat sini pun dah begitu. Mendung ni nanti gagal ni. Kita masuk daripada awal, barulah dapat pucuk akar bang. Okay, itu yang pertama. Next video saya nak cerita pasal HSH out sideways trend menurun. Ini sideways trend menurun. HSH out sideways trend menurun. Habis tu trend ke sell, tapi HSH out trend ke sell. HSH out ni adalah repair. Trend ke sell, repair ke sell. Mana ada bang? Biasa trend ke sell, repair ke buy. Barulah betul bang. Kau ni mengarut. Apalah. Okay. So faham kenapa kita fokus kepada formula arah SS1 dan kita fokus kepada F1, F2, F3 kan. Ini F3 lah kat sini. Kena besar ni F3 lah. Dan dia menjadi F5 sekali. Tak apa, tak ada masalah. Sekian, terima kasih. Macam biasa, kalau korang nak betul-betul mahir, nak betul-betul faham, nak betul tahu benda dia kan, lekat dalam kepala, dengar sampai habis, tulis apa benda yang saya cuba sampaikan dan komen kat bawah tu. Bukan untuk, saya tak nak pun korang engage tu semua. Bang, terima kasih ni. Tak perlu pun. Saya nak supaya korang, bila korang, sebab nanti video banyak tau. Bila korang tengok balik, video ni aku dah tengok. Video ni dia cerita pasal mendung, macam mana nak buat mendung, lepas tu apa sifat-sifat dia. Bila korang tulis dan korang tengok balik nanti, korang tak perlu nak tengok panjang-panjang dah. Korang tengok, aku ingat. Dulu aku dah tengok dah video ni. Aku ingat macam ni, apa yang mamak ni sembang gajah rimau tu pasal benda ni kan. Itu je motif dia. Bukan untuk saya pun. Bukan saya nak engagement tu naik tinggi macam orang lain. Like, share, tak. Untuk korang je sebenarnya. Untuk korang, saya tak kisah pun. Sebab benda ni semua dalam kepala saya dah. Sekian, terima kasih.